Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, terima kasih kerana masuk kelas pada pagi ini. Okey, selamat datang juga pada Adam Idam dan juga Farisha. Dan yang lain lah, cikgu tak sempat nak sebut nama seorang perseorang. Okey, murid-murid, saya memahami ya, PDPR ini akan memakan banyak data anda, tapi jangan risau. Sila keluarkan buku teks anda, buka muka surat 96. Buku teks sains muka surat 96 ya. Kita akan sambung 45 ni sehingga habis kalau boleh. Dan pada masa yang sama, okey, untuk jimatkan data, cikgu tak rasa ada masalah pun kalau kamu nak tutupkan, panggil apa itu? Tutup skrin tapi buka speaker lah untuk dengar apa yang cikgu sampaikan. Cikgu, mungkin anda akan tanya, cikgu, kenapa kita nak buat Google Meet setiap kali? Okey, macam ni cerita dia. Murid-murid, cikgu ada panggil apa ya, PBD yang perlu nilai anda semua. Maksudnya pentaksiran bilik darjah. Jadi ada kerja yang cikgu perlu sampaikan secara individu, maksudnya daripada guru, jadi saya kepada kamu. Okey, dan bukannya kalau anda boleh juga tonton guru kelas, guru sains yang lain mengajar pun boleh, tak ada masalah. Tapi kerja daripada cikgu perlu buat. Itu tugasan yang cikgu perlu sampaikan pada anda setiap kali Google Meet dibuat. Jadi cikgu tak nak buang masa ya. Jadi ketika anda buka muka surat 96 ni, cikgu nak sebut beberapa perkara ya. Pada penghujung kelas 10.15 nanti, kita akan buka kamera dan ambil gambar ya beramai-ramai sebagai bukti lah. Itu adalah cara cikgu. Jadi minta tolong masa itu sila buka kamera. Dan juga pada pukul 10.05 nanti, cikgu nak minta izin untuk cerita mengenai laporan sains anda. Cikgu ulang ya. Amali laporan sains anda. Ya cikgu, kita tengah PDPR ni nak buat eksperimen macam mana. Okey, sabar. Nanti cikgu akan ceritakan pada 10.05 nanti. Jadi sekarang, apabila anda pergi ke muka surat 96, murid-murid yang saya hormati sekalian. Muka surat 96. Okey, dia bermula dengan gambar rajah. Anda boleh tengok pada skrin anda masing-masing ya, ataupun buku teks kamu. Ada seorang murid dalam gambar rajah tanya, bagaimana kita boleh mengesan penyakit gangguan jin? Penyakit gangguan jin. Cikgu, kenapa kita nak tahu penyakit gangguan jin? Okey, macam ni cerita dia. Pendek kata, kalau masa depan kamu kahwin, masa depan anda kahwin, kamu mendapati pasangan kamu ada penyakit genetik. Penyakit genetik lah. Maksudnya keturunan. Contohnya thalassemia ke? Okey. Ataupun anemia sel sabit. Kamu nak salahkan siapa sebenarnya? Cikgu ulang ya. Soalan cikgu senang je. Kamu nak kahwin dan kamu sedar, kalau kamu sedar pasangan kamu ada penyakit jin. Jadi kamu nak salahkan siapa? Itulah cikgu yang nak sebut pada anda. 意思说，如果你们要结婚了，你们的伴侣是有基因的病变，那个是你们的责任。Maksud dia sekali lagi cikgu nak cakap, kamu kahwin atas dasar anda tahu. Tak boleh nak salahkan siapa-siapa dah. Jadi, kamu diperkenalkan sekarang macam mana nak mengesan penyakit jin sebab kamu pun telah belajar pada bab-bab sebelum, ataupun bukan bab, pada kelas sebelum ni, penyakit jin ada yang sorok. Kita panggil jin resesif. Sorok. Maksud dia, tak ada nampak pada individu atau pasangan yang kamu nak kahwin. Jadi cikgu, macam mana saya nak tengok dia ada ke tak ada? Saya tak nampak pada dia ada anemia. Yelah, mungkin dia sorok ke macam mana. Jadi, ada kaedah, cikgu. Kaedah apa? Jadi, tengok buku teks kamu, buku 96. Dua kaedah untuk mengesan penyakit gangguan jin. Iaitu, cikgu ulang ya, iaitu amniosintesis dan karyotip. Cikgu, apa dia? Amniosintesis, karyotip. Amniosintesis, dia punya perkataan pertama, amnio itu berasal daripada perkataan amnion. Amnion. Cikgu, apa itu amnion? Macam pernah dengar. Ya. Cecair yang mengepung ataupun bukan mengepung lah, mengelilingi panggil apa? Fetus. Bayi sebelum dilahirkan keluar daripada ibu, ketika masih dalam
perut ibu, kita guna perut sebenarnya salah lah, tapi dalam perut ibu itu kita panggil fetus. Okey, dia dikelilingi cecair untuk melindungi dia daripada panggil apa, cedera fizikal. Jadi cecair itu panggil amnion. Jadi amniocentesis kalau depan itu amnion itu ada cecair itu, maksudnya kita akan keluarkan cecair di dalam perut ibu yang mengelilingi fetus itu untuk membuat analisis. Okey, jadi kita akan buat dua kaedah ini, amniocentesis dan karyotik, untuk mengesan keabnormalan. Jadi apa itu keabnormalan? Abnormal ini berasal daripada perkataan English abnormal. Abnormal. Maksudnya tidak normal. Tidak normal. Maksud dia kita boleh buat sebenarnya bacaan pada cecair itu untuk mengesan. Okey, mengesan sama ada anak kita yang lepas kita kahwin dengan pasangan masing-masing, anak kita dia tu ada ke tak penyakit genetik. Tadi cikgu kata antara kita nak sembang pasangan, kita akan guna sebenarnya kaedah karyotik. Cikgu, apa sebenarnya dua kaedah ini? Mulanya, muka surat 96, kamu akan tengok. Kaedah amniocentesis digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus. Fetus sekali lagi rujuk kepada bukan bayi tau. Bayi lepas keluar daripada perut ibu. Tapi ketika dia dalam uterus, rahim mak itu belum keluar dari badan mak, kita panggil fetus. Kamu boleh tengok gambar raja. Ya, inilah fetus. Murid-murid, ini fetus. Bukan baby. Okey, kalau istilah sains masih belum keluar fetus. Jadi, kalau kita nak tahu fetus kita ini ataupun anak yang kita bakal lahir ini ada penyakit genetik apa, pada zaman sekarang kita boleh sebenarnya gunakan jarum. Kamu nampak kan? Dia masuk ambil, bukan cucuk pada kaki anak, tapi dia ambil daripada cecair, benda alir amnion. Okey? Benda alir amnion. Jadi jarum itu tengok dia berlangkah dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Jadi benda alir itu akan kemudian dikeluarkan, diekstrak keluar dan diasingkan dua benda kat sini. Satu dalam benda alir amnion, ya ada benda alir amnion dan sel-sel fetus. Apa itu sel-sel fetus? Macam kita, badan kita ada sel, lepas kita mandi ada sel-sel yang tertanggal. Macam itu konsep di dalam rahim mak dia. Dalam benda alir amnion mesti ada sel-sel anak, sel-sel fetus yang tertanggal. Jadi mereka pun ambil, mereka asingkan dan mereka pun buat kajian karyotip. Cikgu, karyotip ini apa pula? Karyotip ini, kalau anda ingat pada kelas sebelum ini, dia rujuk kepada gambar raja, susunan semua kromosom. Cikgu ulang karyotip, gambar raja, susunan semua kromosom yang ada di dalam badan. Contoh, kita ada 46 kromosom. Betul? Jadi, kalau kita buat karyotip, tiba-tiba dapat 47 kromosom. Kita dapat 47 kromosom. Daniel. Sorry ya, cikgu nak tanya Daniel juga ya. Daniel tu sebab dia masuk awal tadi, sorry. Jadi, kalau kamu semak fetus anak, maksudnya anak kamu fetus tu ada 47 kromosom. Normal ke abnormal? Normal ke abnormal? Daniel. Daniel? Bukan abnormal, rasanya memang abnormal. Maksudnya ada penyakit genetik. Jadi di sinilah cikgu tak nak cerita pasal moral ke etika di sini ataupun agama ya. Jadi kamu akan lebih bersedia. Cikgu ulang, lebih bersedia. Macam hari itu kita cerita pasal sindrom Down. Ada satu kromosom lebih di dalam setiap sel pengidap, bukan pengidap lah. Sebenarnya dia adalah orang yang abnormal, penyakit genetik. Sel dia ada tambahan satu kromosom. Jadi anak itu akan nampak lain daripada orang lain. Jadi kalau untuk anda bakal ibu bapa, anda ketika buat apa panggil itu kaedah amniocentesis,
Kalau dapat tahu anak kamu ada kromosom lebih ataupun kurang kromosom, di situlah anda perlu buat persiapan. Jangan ingat ya, cikgu tak sebut untuk anda gugurkan anak ataupun isu panggil apa itu, membunuh nyawa. Tak ya, cikgu tak sebut pun benda itu ya. Cikgu hanya kata lebih bersedia. Jadi mungkin anda akan tertanya, jadi cikgu, kalau terbuktinya anak saya itu ada lebih ataupun kurang kromosom, saya dah tahu dia cacat. Cikgu, macam mana ni? Jadi benda ini anda perlu rujuk kepada orang yang pakar, khususnya kalau anda jenis yang beragama Islam dan juga beragama lain pun, kita memang tidak boleh membunuhkan nyawa. Okey, jadi benda ini cikgu akan serahkan kepada anda pergi kaji bersama dengan ustaz, ustazah ataupun sifu-sifu anda semua. Yang penting kita sudah ada teknologi untuk mengesan bakal anak kita itu sihat ke tak sihat ataupun ada genetik penyakit genetik ke tidak. Untuk orang dewasa, contoh cikgu nak kahwin seorang wanita. Macam mana cikgu nak tahu wanita itu ada penyakit genetik ke tak? Dia nampak normal. Hari itu kita dah belajar, ada perempuan yang nampak normal, tapi dia ada genetik ataupun jin resesif. Kita panggil pembawa. Jin resesif penyakit jin. Jadi dia adalah pembawa. Tak mungkin kita nak kata, okey, cikgu nak semakkan dia dulu. Tidak. Jadi, cikgu macam mana nak buat? Cikgu akan ambil sampel sel. Sampel sel, bukan fetus lah. Fetus kalau kita nak guna anak, kita akan guna cari tisu badan orang tersebut. Ataupun kamu nak kata bakal suami, bakal isteri kamu. Jadi, kita akan buat prosedur dia untuk tambahkan bilangan sel melalui mitosis. Sebab satu sel mungkin tak cukup. Kita dah ambil keluar sel kamu, tapi satu sel tak cukup. Kita tambahkan bilangan dia melalui mitosis. Yang penting, bla 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 bla. Kamu akan tengok ya, pada gambar anak panah yang bawah. Okey? Tengok kat bawah ya. Slide diperhatikan di bawah di mikroskop dan diambil gambarnya. Jadi, gambar kromosom akan dipotong dan disusun membentuk karyotip. Cikgu, apa itu karyotip lagi? Kalau kamu tanya lagi, cikgu agak sedih lah. Karyotip, kalau anda ingat, ini cikgu minta anda tengok skrin sekali lagi. Cikgu pernah tunjuk dah. Cikgu sekarang tunjuk sekali lagi. Karyotip. Ya, ada seperti ini. Murid-murid, anda boleh tengok skrin anda sekarang. Ini dia. Ini adalah karyotip. Okey? Tapi bukan manusia sebab dia ada 29 pasang ni, bukan. Okey, kalau human, karyotype for human. Okey, dia ada 46 ataupun 23 pasang. 22 tambah XX ataupun XY. Nampak ke tak? Bukan cacing Ini adalah kromosom di dalam nukleus setiap sel badan kita. Jadi kita sebenarnya sudah sampai ke zaman bukan menyerahkan segala salah ke betul tanpa usaha. Kita sebenarnya sudah boleh berusaha membuat semakan kalau kita ada penyakit genetik ataupun tidak. Bukannya lepas kahwin, lahirkan anak yang ada penyakit genetik, baru suami isteri bergaduh. Sebab masing-masing nak salahkan pasangannya ada sakit jin yang tak nampak. Okey? Murid-murid, boleh juga tanya ke tak? Ifah, no Ifah. Faham ke tak no Ifah? Ifah? Faham ya? Jadi cikgu nak tanya lagi sekali. Yo Kenyao. Boleh faham Yo Kenyao? Yo Kenyao? Yo Kenyao. Buat apa tu? Boleh faham ke tak? Okey. Nampak kita ada masalah sikit untuk Kenya, tak apa. Cikgu dah rakam lah, jadi tak tahu kamu tak buat apa itu. Kita sambung. Jadi apakah lagi aplikasi penyelidikan genetik yang kita boleh buat untuk meningkatkan kualiti hidup kita? Ataupun sudah dibuat untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia sejagat.
Murid-murid, muka surat 97. Muka surat 97 yang pertama ialah sains forensik. Dia apa sains forensik? Ya, kalau kamu sejenis yang suka tonton cerita polis tangkap penjenayah, antara satu bidang di bawah polis yang mereka kerap mengguna ialah sains forensik. Maksudnya mereka akan menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah dengan mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian. Biasanya seperti kalau nak buktikan penjenayah itu ada di tempat tersebut, dia di tempat itu tak nampak cap jari, tetapi ada titisan darah. Jika ulang, ada titisan darah. Macam mana tahu titisan darah itu milik kepada penjenayah? Pergi buat karyotik pun ya, ataupun pergi buat kajian DNA, analisis DNA. Okey. Apa lagi kita boleh buat dengan menggunakan teknologi genetik sekarang? Ini penting. Terapi jin. Ini benda bukan baru, tapi mempunyai banyak isu sebab dia merupakan satu teknik masih dalam peringkat eksperimen untuk membaiki jin-jin mutan ataupun jin-jin yang cacat. Contoh. Okey. Kita tahu pasangan itu, suami isteri, okey, adalah buta warna. Anda kata, tak tahu dah. Macam mana nak confirm dapatkan anak yang tidak buta warna? Mata dia tak buta warna. Jadi, apabila sperma ayah itu yang buta warna dan ovum mak yang buta warna juga bersenyawa. Ketika sperma dan ovum masing-masing pun tak tahu cacat, bersenyawa, membentuk zigot. Cikgu nak tanya, zigot itu buta warna ke tak buta warna? Helmi. Muhammad Helmi ada Helmi? Helmi? Ya. Jadi, cikgu anggarkan jawapan itu rujuk kepada sperma dan ovum bersenyawa akan membentuk sekarang zigot yang buta warna. Jadi, macam mana kita nak menjadikan zigot itu sihat? Jadi, kita akan gunakan terapi jin. Maksudnya, kita tahu ada jin, confirm tak tahu jin itu jin buta warna. Kita akan masuk gunakan secara sains lah untuk ubahkan jin buta warna kepada jin penglihatan yang normal. Jadi anak dia itu akan menjadi sihat penglihatan dia. Tidak ada buta warna. Tetapi cikgu dah kata masih dalam peringkat eksperimen. Sebab ketika anda ubahkan jin yang abnormal itu, dia melibatkan banyak isu. Satu, mungkin akan ada kesilapan. Dia terubah jin yang lain. Okey? Kedua, ini juga melibatkan isu agama. Adakah tak kita sekarang play God? Jadi play God, maksudnya menjadikan diri kita Tuhan. Benda itu pun cikgu serahkan kepada anda. Okey? Seperti kalau kamu tengok, dia boleh membaikikan jin-jin mutan seperti penyakit cystic fibrosis, hemofilia dan anemia sel sabit. Juga apa itu hemofilia? Hemofilia sekali lagi merupakan penyakit kekurangan protein untuk membekukan darah. Okey, kepada perempuan khususnya yang ada hemofilia. Kalau anda datang bulan haid, darah kamu mungkin akan keluar tanpa berhenti. Tanpa berhenti, memang mungkin akan menyebabkan kematian. Kalaulah apa-apa lagi, kalau kamu bersalin anak. Jadi perlu ada makan ubat lah. Bayangkan benda ini susah ke tak? Ya. Okey. Jadi benda ini sebenarnya kalau ikut kat sini boleh dirawat ketika mak ayah kamu dah tahu dari awal masa pembentukan zigot. Maksudnya kamu sebagai anak ketika kamu satu sel saja boleh dirawat jin tersebut. Tetapi benda ini sekali lagi masih tertakluk kepada isu keagamaan ya. Untuk mereka yang berminat nak tahu lebih, tengok muka surat 98. Muka surat 98, kamu boleh tengok QR code untuk DNA dan sains forensik kat sini. Dia ada bahan-bahan kat sini. Terapi jin dan juga genealogi genetik. Genealogi genetik. Kalau anda tengok gambar raja kat bawah muka surat 98 ini,
Kamu akan nampak macam mana kita nak buat terapi jin pada orang dewasa pun dia ajar kat sini. Okey? Andai kata kamu adalah buta warna. Kamu nak besar. Tapi susah tau. Benda ini dia masih layak kajian. Okey? Kalau kamu buta warna, macam mana mereka nak rawat? Mereka akan keluarkan sel stem anda. Jadi apa ini sel stem? Murid-murid yang saya hormati, sel-sel badan kamu yang giat membahagi. Sel-sel badan kamu yang giat membahagi. 意思说你身体上的细胞是属于那一种比较活跃性的分裂的。OK? Cikgu, mana boleh dapat sel stem? Biasanya pada sum-sum tulang. Sum-sum tulang 在骨髓里面的那个细胞 dan juga tempat-tempat tertentu. Sel-sel kulit bukan sel stem. Tempat-tempat tertentu di dalam badan kamu ada sel-sel yang giat ataupun aktif membahagi. Jadi sel stem itu akan dikeluarkan. Gene normal dimasukkan ke dalam virus. Cikgu, kenapa masukkan virus? Kita sedia tahu virus akan menyerang sel, masukkan DNA virus ke dalam sel. Cikgu ulang, virus akan masukkan DNA virus ke dalam sel. Jadi kita guna konsep yang sama, kita tukarkan virus itu jadi virus yang membawa gene normal. Jadi virus itu akan dimasukkan, campur dengan sel-sel stem yang telah dikeluarkan tadi. Maksudnya virus itu yang membawa gene normal sekarang akan menyerang sel-sel stem kita yang ada gene tak sihat, ada kecacatan gene. 也就是说那个病毒会将健康的基因打进你那个细胞里面。Cikgu, macam mana dia masukkan? Tak payah. Benda itu adalah sebenarnya topik yang panjang, topik biologi sebenarnya. Jadi sel-sel stem penyakit berubah secara genetik. Sel stem pesakit berubah secara genetik. 如果你们看的话 berubah secara genetik. Okey, jadi sel-sel tersebut akan disuntik balik ke dalam pesakit. 那个细胞已经变健康了吗？ Sebab telah diubahkan virus, sel-sel stem yang tidak sihat sekarang jadi sihat, akan dimasukkan balik ke semula ke dalam badan pesakit. Dan badan pesakit sekarang mempunyai sel-sel stem yang sihat. Murid-murid, apakah cikgu cakap tadi sel stem? Sel yang aktif membahagi. Jadi kalau masuk balik ke dalam badan, apa yang sel stem itu akan buat? Apa yang sel stem itu akan buat? Syazah ada Syazah? 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 Ada tak Syazah? Jadi Syazah, apa yang sel stem dimasukkan ke dalam badan itu akan buat? Apa yang sel stem itu akan buat? Siapa nak tolong Syazah? Jasmine ada Jasmine? Tan En Song. Jadi Tan En Song ada. Tan En Song ada. Oh, bukan menghasilkan protein ya, Syazah. Okey, Tan En Song ada. Jadi sel-sel tersebut akan masuk ke dalam, okey. Jadi kalau ikut kat sini, sel-sel diubah secara genetik akan menghasilkan protein dan hormon yang diingini. Tapi sel stem juga mungkin akan membahagi secara banyak. Menggantikan sel-sel lain yang tidak sihat. Okey? Sel-sel lain yang tidak sihat. Jadi, sel-sel stem yang sudah dirawat akan membahagi gantikan sel-sel lain yang tidak sihat dan mereka akan menghasilkan protein dan hormon yang diingini. Menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Antara yang kita sebut di sini adalah seperti penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis, sel pankreas tidak menghasilkan insulin. Sel pankreas tidak menghasilkan insulin. Kita keluarkan sel pankreas yang giat membahagi.
Okey, rawatkan dengan virus, letak semula sel-sel pankreas yang giat membahagi di dalam pankreas. Jadi dia boleh menghasilkan insulin sekarang ke tidak? Jawapan dia ya. Murid-murid, saya tahu susah tau benda ni. Rasanya siapa yang nak tanya apa-apa ke tak? Ya. Ifah, Nur Ifah, rasanya dan Farisha, ada soalan nak tanya ke tak? Syaza dan Tan Ensong boleh faham? Thank you apa tak apa. Maksudnya ada yang tak tahu tengah buat apa, kita akan sambung. Cikgu, jadi apa itu genealogi genetik? Ini pun sedang berlaku. Genealogi genetik, tadi kita dah sebut sains forensik, terapi genetik dan satu lagi genealogi genetik merujuk kepada pengumpulan genetik untuk menentukan salah silah atau susu galur tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Okey, genealogi genetik. Ya, kita sebenarnya dah sampai tahap kita beritahu ada ke tak kamu kahwin dengan pasangan ini, anak kamu akan ada kecacatan jin ke tidak. Atas dasar kamu nak pergi belajar ataupun tidak belajar untuk gunakan ilmu itu ke tidak. Bayar duit saja sebenarnya, maksudnya pergi buat saringan。也就是说现在我们已经去到一个地步，讲说我们可以跟我们的伴侣是说预测我们的孩子，我们未来的孩子是有基因上的残缺还是不是。Kenapa kita nak tahu benda macam genetik ini? Cikgu dah ulangkan semula sekali lagi, jangan salahkan siapa-siapa kalau penyakit genetik itu menjadi masalah pergaduhan antara pasangan tersebut. Sebab penyakit genetik ini bukan boleh dielakkan, sudah boleh diketahui dari awal. Jadi kamu boleh buat persiapan sebenarnya. Okey, jadi apakah kesan penyelidikan terhadap genetik terhadap kehidupan manusia? Muka surat 99. Jadi penyelidikan genetik merupakan cabang yang berguna dalam biologi. Okey, penyelidikan genetik iaitu jin研究. Ia satu teknik digunakan untuk mengubah jin. Cikgu ulang Penyelidikan genetik digunakan untuk mengubahkan jin dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan khususnya pertanian. Bidang perubatan dan pertanian. Ya. Banyak makanan ataupun sayur-sayur yang kita makan sekarang khususnya jagung. Jagung adalah hasil genetik. Cikgu, apa itu hasil perubahan genetik? Kalau anda peka, nama dia sebenarnya panggil GMO. Murid-murid, muka surat 100. Di sinilah cikgu nak hari ini nak kamu fahamkan sekarang. Muka surat 100. Muka surat 100. Ya. Cikgu perkenalkan perkataan 54 teknologi kejuruteraan genetik. Perkataan GMO. Apa cikgu cakap sekarang? Cikgu nak tanya juga. Apa cikgu cakap suruh kamu ingat? Congkai. Ya. Apa cikgu suruh kamu ingat congkai? Apa perkataan tu? Boleh type dia? Kamu boleh type ataupun kamu boleh cakap. Mungkin ada antara kamu tertanya, cikgu kenapa kamu asyik nak panggil nama? Okey, Amir Idam dah cakap risiko tak buat terapi jin lah. Yelah itu pun ya. Tapi sekarang terapi jin itu cerita lain tau. Maksudnya kamu tak tahu ada penyakit jin, nak buat terapi jin ke tidak itu ada isu etika dan juga isu macam isu boleh merawat ke tidak itu cerita lain. Jadi kamu tahu boleh elakkan tapi macam mana kamu nak terima info terkini itu tertakluk kepada pemahaman anda. Jadi untuk anda sekarang, cikgu dah sebut perkataan itu iaitu GMO. Cikgu apa itu GMO? Genetically Modified Organism. Genetically Modified Organism. Cikgu apa dia itu? Dengan bahasa lain, kamu perlu faham apa itu kejuruteraan genetik dulu. Kejuruteraan genetik. Okey. Maksud dia organisma
yang telah diubahkan jin dia. Organisma yang telah diubahkan jin dia. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu, organisma termodifikasi genetik. Okey, termodifikasi genetik. Cikgu pun tak nak buang masa, kamu boleh tengok muka surat ke 101. 101. Okey. Tengok ya, muka surat 101 ini yang cikgu hari ini anda mau ikut. Pernahkah tak anda mendengar istilah GMO? GMO ya singkatan bagi genetically modified organism. Okey, ataupun organisma yang diubah secara genetik untuk tujuan tertentu. Kenapa kita nak ubahkan jin dia? Okey, banyak isu, khususnya agama melibat di sini. Okey, kenapa kita nak ubahkan jin? Contohnya jin jagung ini. Murid-murid, cikgu nak bagi situasi seperti ini. Anda kata kamu seorang petani. Anda seorang petani. Anda menanam jagung. Jagung spesies A ini, jenis A ini, tiba-tiba tanam, kamu nampak dia senang sakit. Senang sakit dan tidak ada hasil jagung yang banyak. 比如说你种一种那个玉树树，那个玉树树很容易生病，所以你拿不到它的那个成果。Jadi sekarang saintis buat apa? Dia tahu jagung itu senang jatuh sakit mungkin sebab dia kekurangan jin yang boleh mengelakkan dia daripada jangkitan virus. 它缺少一个比较强壮的基因。OK? Mungkin jin itu boleh didapatkan dari tumbuhan lain. Mungkin dari别的植物或动物。Tumbuhan lain mungkin daripada apa-apa lah. Contohnya apple ke orange. Jadi saintis akan masukkan jin itu dari apple ke dalam jagung. Cikgu, boleh jin itu boleh masukkan macam tu? Bukan dalam buku novel sains saja ke? Tidak. Inilah dunia yang kita sekarang duduk. Banyak makanan yang anda makan sekarang GMO tanpa kamu sedar. Tanpa kamu sedar. Cikgu, saya makan organik saja, bukan GMO. Salah. Tumbuhan organik ialah tumbuhan yang tumbuh secara semula jadi saja. Okey, tumbuh secara semula jadi. Jadi, GMO ini lain. Mungkin kamu telah tanam jenis pokok GMO tapi secara organik. Kamu bagi dia baja organik. Tapi sebenarnya pokok spesies itu yang kamu tanam ialah GMO. Jadi teknologi ini menggabungkan jin daripada dua spesies yang berbeza. Yang berbeza menggabungkan ya. Menggabungkan apa sekali lagi? Jin. Okey, jadi macam mana menggabungkan? Saya tahulah sebab cerita panjang pun susah. Tapi yang penting kita sekarang di dalam zaman macam ini. Jadi GMO ini akan mempunyai ciri baharu. Macam tadi cikgu cakap, kalau jagung itu senang sakit, kita masukkan jin lain, dia akan jadi jagung yang bertahan. Tak senang jatuh sakit dan macam-macam lagi. Okey, jadi beberapa tumbuhan yang dihasilkan ialah tumbuhan yang boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Dan teknologi ini diaplikasikan dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Termasuk juga banyaklah betik pun ada. Banyak betik yang kita makan jenis dia panggil Hawaiian papaya, sama je, GMO juga. Tapi soalan yang cikgu nak tanya, tengok muka surat yang 101 ini, adakah tembikai 4 segi ini hasil daripada kejuruteraan genetik? Okey? 四方形的西瓜是属于基因改造吗？ Siapa nak jawab? Amir Idam. Boleh jawab tak Amir Idam? Amir Idam? Ya, jadi segi 4 itu ya ke? Maksud kamu ya itu ialah hadiah ke ataupun sebab yang anda cakap tembikai segi 4 itu ialah hasil perubahan genetik? Oh, jawapan dia semua salah. Tembikai segi 4 ini bukan perubahan genetik. Tak ada kaitan dengan genetik. Murid-murid, tembikai ke ataupun buah-buahan yang bersegi 4 ini dihasilkan daripada apa? Mereka tumbuhkan
tembikar itu di dalam kotak sebenarnya. 他们只是把那个西瓜用方形的盒子盖着。Jadi apabila dia ditutupkan kotak, dia besar. Jadi dia akan bentuk segi empat. Bukan sebab ubahkan genetik. Amir Idam boleh faham ke tak? Boleh faham? Okey. Jadi cikgu dah jelas ya. Kalau anda nak tahu apa lagi GMO yang lain, dia pun ada bagi informasi di sini yang penciptaan pokok tomato yang tahan serangga. Okey, jadi kamu akan tengok, pergi tengok QR code ni, scan dan baca. Cikgu pun tak nak buang masa anda sekarang. Kamu ada dua lagi, iaitu teknologi DNA recombinant. Dan juga satu lagi, cikgu pun dah sebut sebelum ni, iaitu terapi gene. Atas dah cakap dah. Jadi bacakan yang ini, kita akan masukkan bahagian ini pada kelas yang seterusnya. Jadi sebelum cikgu nak tamatkan kelas hari ini, murid-murid, izinkan cikgu mengambilkan masa 5 minit akhir ini, penting sangat ya. Jadi sekarang cikgu minta kamu bukakan skrin. Buka. Cikgu perlu bukakan skrin, bukan kamera. Maksudnya kalau kamu handphone kamu tutup, dengar cikgu cakap dari tadi kan. Sekarang cikgu minta kamu bukakan skrin handphone kamu. Sebab cikgu nak tunjukkan benda kat depan skrin anda. Murid-murid, pentingnya untuk anda faham bahawa PBD pentaksiran bilik darjah memerlukan anda dinilai juga melalui amali sains. Amali sains dalam bahasa lain eksperimen lah, senang je. Murid-murid, sepatutnya kamu dah siap satu laporan sains. Sepatutnya lah kalau tak ada MCO, bab 3 ini. Iaitu teknik mengukur parameter kesihatan, iaitu kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi. Muka surat 38-39. 38-39. Okey? Jadi, macam mana kita nak buat laporan itu? Cikgu pun tak nak buang masa ya, sebab benda ini cikgu memerlukan satu kelas yang lengkap, sepatutnya buat ketika cuti. Cikgu kan hari itu kata nak tangguhkan kelas tu kan. Jadi disebabkan internet cikgu tak bagus, ada masalah, cikgu sekarang dah baiki dah. Cikgu nak gantikan kelas itu sebenarnya. Jadi, mungkin kita akan ambil satu kelas nanti, okey, untuk belajar macam mana nak buat laporan eksperimen. Cikgu, kita tak buat eksperimen ini, macam mana nak buat laporan? Sabar-sabar, nanti cikgu akan cerita. Jadi, sekarang cikgu tengah rakam ini ya, muka surat 38-39. Kita di situ ada 3 laporan yang kita perlu buat. Okey, macam mana kita buat eksperimen untuk menguji kadar denyutan nadi. Dan bab 6 nanti, bab 5 tak ada eksperimen wajib, ada eksperimen lain yang kita akan buat. Eksperimen cikgu kata aktiviti, tapi kalau eksperimen wajib, bab 6 nanti ada. Okey, cikgu memerlukan supaya anda sediakan kacang hijau. Kacang hijau. Sebab ada satu eksperimen itu, kita akan melukis pola pertumbuhan tumbuhan. 我们要画出那一个绿豆成长的那个叫做那个我讲现在不是应该讲说是 graph 啦，就是说 macam mana kita nak tengok pertumbuhan untuk kacang hijau ada. Jadi sediakan kacang hijau untuk bab 6 nanti kita akan buat eksperimen. Tapi besok cikgu masuk kelas, cikgu mungkin tak akan masuk ke muka surat 100 dan 101 ni dulu ya. Cikgu akan bincangkan terdahulu macam mana nak buat PK. Okey, macam mana nak buat amali sains ni. Jadi, rasanya ada soalan ke tak murid-murid? Boleh tak cikgu tanya secara rawak, ada soalan ke tak? Ada soalan ke tak? Eng Jiwei, ada tak? Ya Jiwei? Tak ada. Thank you Chong Jaling, thank you Jadi cikgu pun tak nak buang masa sekarang. Kita pun dah tamat je. Cikgu nak cakap tamat dulu. Cikgu nak anda semua dalam kejap ya, jangan keluar kejap. Cikgu nak kejap. Bukakan kamera lepas ni. Cikgu nak ambil kedatangan anda dengan screenshot ya. Cikgu nak ambil kedatangan anda dengan screenshot. Minta izin supaya cikgu nak ambil gambar ya. Minta tolong ya. Jangan left dulu, okey? Minta tolong dalam kiraan 5 ya, boleh? Semua boleh? Tak boleh lah.
Tak boleh pun tak boleh. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, kepada mereka yang tak nak buka kamera itu bukalah. Hanya tunjukkan buku teks pun tak apa. Okey? Kiraan 3, 2, 1. Okey, itu saja daripada Cikgu. Cikgu pun tak nak melengahkan lagi masa anda. Sila bersiap untuk kelas yang akan datang. Besok kita akan sebut untuk PK. Cikgu akan bagi link nantilah. Itu jadi. Okey? Terima kasih Cikgu. Terima Sama. kasih. Sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih cikgu.